Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Hari ini saya nak share rumah idaman. Okey, rumah idaman sebenarnya rumah idaman kami kepada anda. Okey, untuk pengetahuan anda, ini merupakan design yang ke-9 sebenarnya. Okey, sebab apa? Sebab apabila kita design rumah macam-macam lah, ada tambahan, ada yang kurang sana, kurang sini. Jadi alhamdulillah akhirnya kita dapat finishing lah kepada rumah ini. Okey. Baik, rumah ini merupakan rumah satu tingkat setengah. Okey, satu tingkat setengah berukuran 49 kaki darab 36 kaki. Maksudnya dia lebih lebar daripada pandangan depan ini. Okey, daripada pandangan dari sini sampai sini ialah 49, manakala lebarnya ialah 36. Okey, lebarnya adalah 36. Okey, baik. Jadi kalau saya kecilkan sikit, baru nampak lah ya. Alright, so lebarnya 36. Alright, so ini pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan boleh menempatkan dua buah kereta bahagian bawah, dan tingkat atas kita ada balkoni, dan ini adalah jalan masuknya. Pintu masuknya, jalan masuk pula. Pintu masuknya kita ada dua pintu, satu pintu utama, satu lagi adalah sliding door, ya, sliding door yang di hadapan ini. Ini tinggi dia ialah 3 beam. 3 beam pula. Beam ini ialah 3 kaki, ya, 3 kaki. Alright, so ini pandangan daripada depan, pandangan daripada kiri. Okey, maksudnya yang tingkat setengah yang di atas ni hanya 3/4 lah daripada panjang lebar di rumah ni yang berukuran 36 kaki ni. Okey, manakala bahagian belakangnya, inilah keadaan belakangnya. Okey, kalau saya boleh kecilkan sedikit untuk dapat keseluruhan pandangan. Alright, so ini adalah 49 kaki. Alright, manakala pandangan sebelah kanan, okey, ini pandangan sebelah kanan dan ini pandangan hadapan lah. Okey, kalau kita perhatikan, dia berada di atas sebuah tanah yang berukuran 79 kaki darab 84 kaki. Okey, yang kawasan warna hijau inilah. Kawasan hijau ini berukuran 79. Okey, lebarnya 79 point something lah, ya. Manakala panjang daripada depan ke belakang ialah 84 kaki. Alright, so itu daripada pandangan luar, ya, pandangan luar. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam rumah ini. Kita tengok base-nya pada tingkat yang pertama. Okey, di sini. Alright, so jom kita masuk. Okey, jadi saya besarkan sikit. Alright, okey, apabila dia masuk daripada pintu hadapan, okey, pintu hadapan sama ada melalui sliding door ataupun pintu hadapan ini. Kalau perhatikan, kita ada ruang tamu, ya, ruang tamu. Di sini adalah ruang tamu utama. Okey, ruang tamu utama ni kalau lihat dia punya ukuran dia ialah berapa ya? Sekejap. Kita tengok pandangan daripada plan. Okey, okey. Ini ialah 10 darab dengan 10, sebab 0 sampai 10 sini. Manakala ini sekali ini ialah 49, manakala ini ialah 38. 49, 38, 11 kaki, 12 kaki, begitulah. Okey, 10 kaki dah 12 kaki. Ini adalah ruang ruang tamu yang pertama. Manakala kita ada satu lagi ruang tamu di sini, kalau saya besarkan sedikit. Okey,
kita ada satu lagi ruang tamu di sini. Okey, ini kalau kita masuk melalui sliding door. Kalau masuk sini pun boleh, dia ada laluan. Kalau saya tunjukkan laluan dia. Okey. Okey, ini laluan dia, masuk pintu ini dan boleh masuk ke laluan ada frame bulat ini, ya. Jadi kita akan berada di ruang tamu yang kedua. Okey, ruang tamu kedua di sini. Ukuran ruang tamu yang kedua, kalau kita perhatikan, adalah dia jenis open concept. 6 sampai 14, maksudnya 8 kaki. 8 kaki, manakala panjang ini ialah 38, sini ialah 28, 10 kaki, ya, 10 kaki. Right, 8 dan 10 kaki. Okey, dan kalau diperhatikan secara 3D, ruang ini, okey, kalau saya besarkan sikit, ruang yang ada bintik-bintik ni ialah ruang beam 3 kaki. Okey, ruang beam 3 kaki. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila dia masuk saja ruang tamu utama, ruang tamu yang kedua ini adalah beam 3 kaki. Manakala sampai ke bahagian ini saja, kemudian bahagian dapur ataupun meja makan ini, okey, ialah beam 1 kaki. Maksudnya dia turun daripada 3 kaki ke 1 kaki di sini. Alright, so itu secara daripada pintu masuk sehingga ke ruang tempat makan ini. Okey, so seterusnya, kalau saya besarkan sikit, kita ada, kalau saya pusing macam ni, okey, kita ada 4 bilik tidur. Okey, 4 bilik tidur. 1, 2, okey, kemudian 3, 4. Okey, 4 bilik tidur. Kalau saya pusing macam ni supaya kita boleh nampak, ya, lebih jelas. Manakala kita ada 2 bilik air, satu lagi bilik air di sini. Okey, di sini. Seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah beam 1 kaki. Maksudnya bilik tidur yang pertama ini, okay, bilik tidur yang pertama yang saya tunjuk ini saja bilik tidur yang berada di atas beam 3 kaki. Yang lain bilik tidur di atas beam 1 kaki. Okay. So apabila turun daripada ruang tamu ini, turun bawah, ini adalah beam 1 kaki. Ada tempat makan. Kita ada satu kawasan sofa di sini, ialah ibarat macam tempat berehat, ya, ada boleh tonton TV sebagainya. Ini ruang keluarga lah, ruang keluarga. Alright, di tingkat bawah. Dan kita juga ada tingkat bawah, ialah ruang seperti pantry ataupun ruang basuh sini, ni ada kawasan ni. Okey. Dan bilik yang ketiga dan keempat ini pintunya seperti Y, okey, pintu seperti Y, sedikit design sikit di situ. Alright. So seterusnya kita tengok dapur. Dapur kita buat memang agak besar dapur dia. Kalau kita perhatikan dapur kat sini, ukurannya ialah, jom kita tengok sekejap design dapur. Alright. Okey, ini ialah dapur. Okey, design dapur ini 24, ini 36, maksudnya lebarnya ialah 12 kaki, ya, 12 kaki, manakala panjangnya 15 di sini sampai 38, 1538, maksudnya 23 kaki, ya, 23 kaki. Alright. So sebuah dapur yang luas lah. Okey, sebuah dapur yang luas, ada tabletop yang ada di sini. Kita tengok balik 3D tadi. Okey. So kalau saya boleh besarkan sedikit orang dapur ini.
Inilah ruang dapurnya. Okey, ruang dapur. Saya pusing belah mana bagi nampak. Okey. Ini ruang dapur lah. Right, kita ada tabletop satu, kita ada satu meja potong bawang ke apalah, ya. Dan kalau kita lihat daripada luar, ada satu pintu untuk masuk ke ruang dapur. Okey. Jadi pintu tersebut ialah pintu masuk ke ruang dapur. Alright. So itulah basically tingkat bawah. Right, basically tingkat bawah. Tentang ukuran bilik yang ada di sini ialah 10 darab 11, ya. 10 darab 11 je kita tengok. Okey, ini 10 sampai 21. Jadi maksud 11, manakala 49 sehingga 38. Okey. 11. 11 darab 21. Ini 11, 10. 11 darab 10, ya. Ukuran bilik 11 darab 10. Okey, agak luas juga bilik ni. Manakala tandas bilik air pula ialah sini 21, sini 26. Maksudnya 5 kaki lebar. Manakala dalam ini pula, ini 49, ini 39, 10. Okey, 5 darab 10. Okey, itu tandas. Tandasnya. Alright, so rasanya selesai untuk tingkat bawah. Baik, jadi seperti yang saya maklumkan tadi, okey, daripada pintu masuk utama, dia boleh masuk sebelah sini ataupun melalui sliding door turun ke bawah. Okey, untuk pergi ke kawasan dapur, kawasan tempat makan dan juga bilik kedua, ketiga dan keempat. Manakala di sini juga kita ada tangga naik ke tingkat 1 ataupun tingkat 1,5 tu, ya. Okey, naik tangga jenis L shape, dan di bawah tangga ada tempat seperti bekerja. Okey, tempat seperti kerja, ruang bekerja, ya. Alright. So, jom kita naik ke tingkat 1. Apa yang ada di tingkat 1? Alright. Okey, inilah suasana tingkat 1. Tingkat 1 kalau kita tengok, saya lihat unik sedikit. Sebab apa? Sebab di tingkat 1 ini naik-naik saja, okey, dia bukan terus jumpa bilik. Dia ada macam walk side di sini. Kalau sebelah kanan dia pergi ke tempat ruang, inilah ruang solat, ya, ruang solat, ruang berehat, ruang untuk santai-santai, ya. Solat tahajud, alhamdulillah. Manakala sebelah kiri, kalau naik tangga sebelah kiri ada satu pintu. Okay, ada satu pintu. Dan pintu ini kalau keluar dia akan pergi ke beranda. Beranda. Alright. Okey. Beranda yang berada di tingkat atas. Alright. So apa lagi ada di tingkat atas? Okey, naik saja tangga, belok kanan. Inilah ruang surau. Dan yang menarik juga ada satu bilik yang khas untuk studio. Okey, khas untuk studio, ini bilik dia. Okey, bilik khas untuk studio. Mari kita tengok berapa keluasan studio ni. Keluasan studio ini ialah ini studio 18 hingga 27, maksudnya 9 kaki. Dia punya panjang. Manakala daripada ini ialah 0 hingga 6. Okey, 9 darab 6. Okay, luas bilik studio dia ada 9 kaki darab 6 kaki. Alright. Okay. Okay, kita pergi tempat yang paling utama sekali. Apa lagi? Bilik tidur utama lah, kan. Alright, ini bilik tidur utama dia. Okay, bilik tidur utama dia kalau kita perhatikan, kita ada bilik tidur utama dan juga attached bathroom. Okay, dalam bathroom ni kita ada, kalau saya besarkan sedikit, kita ada bathtub, kita ada shower, kita ada tandas yang agak
besar, manakala biliknya yang agak luas, okey. Dan nak masuk bilik ni, right? Macam mana masuk bilik? Okey, apabila dia nak tangga saja, sebelah kanan ada satu pintu. Inilah bilik dia. Alright. Dan bilik ini yang menariknya ialah dia masuk saja, dia ada satu lagi pintu. Pintu yang boleh keluar ke balkoni. Jadi maksudnya dia privacy sedikit. Kalau orang lain mungkin dia akan naik tangga dan belok kiri untuk pergi ke beranda. Tetapi daripada bilik tidur utama, dia ada pintu khas untuk keluar ke beranda. Alright. Jom kita tengok luas bilik utama dan juga tandas dia. Alright. Okay, ini bilik utama. Kalau kita tengok 0 sehingga 18. Wah, 18 kaki. 18 kaki bilik panjang bilik tidur utama ini. Manakala lebarnya ialah 0. Ini 0 kan. Okay. 0 sehingga ni berapa ni? 16 kaki. Okey. 18 dan 16 kaki. Bilik utama, tetapi memanglah ada beranda ni, tapi kita tengok secara keseluruhan lah. Manakala tandasnya pula ialah sini ialah 8 10 kaki darab dengan 7 kaki. 10 darab 7. Okey. Cuma dia ada pintu masuk yang agak serong sikit kat sini ini akan memberi ruang yang luas untuk lalu daripada katil nak ke tempat kerja. Ini tempat kerja dia, dan untuk keluar ke beranda. Alright, so tengok balik lukisan 3D tadi. Alright, so itulah tingkat atas. Tingkat atas rumah ini. Okey, so kita kecilkan sedikit. Kita tengok secara keseluruhan. Secara keseluruhannya beginilah. Di sini juga kalau kita perhatikan di ruang solat, tapi ada satu pintu di sini. Pintu ini adalah pintu servis untuk kedua tangki air yang dibina secara dalaman. Maksudnya di atas bumbung. Kita tengok kalau kita tutup bumbung ni, dia dah tertutup. Okey. Bumbungnya untuk tingkat bawah. Alright. Dan kita tengok bumbung ni unik sedikit sebab dia ada macam papan rehal di atas ni. Konsep Islamik ni ada dia tak terlalu besar. Dia konsep rehal ini dia hanya 2 kaki lebar. Okey, manakala tingkat atas, bumbung tingkat atas begini. Ada rehal juga. Konsep rumah ini adalah konsep Islamik lah memperingatkan. Dan yang menariknya juga ada 5 tiang utama yang ada dalam pada rumah ini. 1, 2, 3, 4, dan kalau saya buangkan kita tengok level 1 je. Nampak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiang ini simboliknya ialah 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Itulah simbolik kepada tiang 5. Jadi itulah tentang rumah ini, dan siapan kaca ataupun tingkapnya adalah jenis French window. French window, apa maksud French window? French window maksudnya tingkap dia daripada atas sampai ke bawah, dia bukannya separuh. Okey, ni semua tingkapnya semua French concept. Alright. Okey, saya rasa itu saja untuk cerita pasal rumah ini. Alright, so jika anda ada sebarang persoalan, bolehlah hubungi kita untuk kita respon. Saya kira itu saja daripada saya.